Jimmy. Jimmy. Janganlah tolong baca doa. Jimmy. Jimmy. Baca doa jom. Uish. Alright, okay. Alright, Bismillahirrahmanirrahim. Okay, Assalamualaikum dan juga selamat malam. So, kita mulakan dulu disebabkan hari ni kita tak ada siapa baca doa. Kita mulakan dulu dengan baca sendiri. Kita mulakan dulu dengan surah Al-Fatihah. Lepas tu kita baca doa. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Boleh baca sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Doanya kena start. Kena surat. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا رحمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين يا سنة كنا زبنا Amin. Okay, Alhamdulillah. Okay, right. So, kita akan macam ni. Ini adalah slide latihan. So, ini slide yang kira maksudnya ini adalah set soalan nombor 1. Nah, set soalan nombor 1 saya tak nak bagi awak pressure. So, set soalan nombor 1 ni saya buat soalan yang senang sahaja, iaitu adalah soalan ni adalah daripada bab 1 tingkatan 4 dan juga bab 1 hingga bab 6 kot tingkatan 4. Okey. So, soalan pertama dengan soalan kedua saya jawab. Saya yang akan jawab. Soalan ketiga sampai soalan 8 korang jawab sendiri. So, hari ini maksudnya kelas tambahan yang kita buat ni adalah lebih kepada cara menjawab kertas 2. Sebab tu kalau boleh awak perasan setiap soalan tu saya nak individu tu jawab. So, masa macam shooting jawab soalan nombor 1. Nanti shooting jawab soalan nombor 3. Fatia jawab soalan nombor 4 dan seterus ahli kumpulan tu jawab soalan seterusnya. Okay. Now, soalan nombor 1. Okay. Tapi sebelum saya lupa, hari tu ada yang masuk kelas KBS, ada 2 kelas tau. Kelas tambahan kita yang semua ada tu namanya adalah Practice Make Perfect. So, kelas tambahan awak yang malam ni namanya adalah PMS. PMS bukan. Practice Make Perfect. PMP. Kelas tambahan yang satu lagi tu, yang sikit tu, kita panggil dia adalah Klinik Biospatial. Okay. So, KBS. So, yang hari ni, kelas ni saya kenali sebagai PMP. Practice Make Perfect. So, dalam objektif kelas tambahan kita malam ni sebenarnya adalah untuk mempelajari macam mana untuk jawab kertas 2. Nah, macam awak tahu, kertas 2 terbahagi kepada 2 bahagian. Satu adalah soalan struktur. Satu lagi adalah soalan esei. So, objektif saya untuk minggu depan adalah untuk menjawab kertas 2 soalan struktur. Okey. So, soalan struktur ni, kenapa saya suka set yang ni? Masalah mencabarnya sikit untuk awak punya batch ni adalah kita tak banyak lagi set soalan yang ikut format SPM. Tapi yang ini saya suka sebab dia ikut sedikitlah format SPM dalam pembahagian markah. Okey. Now, yang ini saya belajar daripada cikgu sekolah SBP Sains Macang. Nama dia pun Mardiana. Dia muda lagi, dia muda. And then saya hari tu kita orang semua cikgu-cikgu sains, cikgu-cikgu bio, cikgu-cikgu anak saya, cikgu-cikgu bio, kita orang ada teknik menjawab. So cikgu Mariana tu dia ada bagi satu teknik. Okay, which is cikgu tu dapat daripada cikgu senior dulu. Okay, cara nak menjawab dia adalah kita guna satu konsep. Mirzabi, Fatin semua dah tahu konsep ni. Nama konsep ni adalah apa? Satu. Yes, nama konsep ni adalah satu. Okay, now satu ni sebenarnya semua soalan, saya rasa semua soalan dibina, dia mesti ada S ni merujuk kepada stimulus tau. Stimulus. Okay, S, sekejap S adalah stimulus. A adalah arahan. T adalah tugasan. U adalah upah. Upah ni adalah sebenarnya markah dia lah. Upah. So, macam yang ini. Kalau lah awak tengok dekat sini.
Stimulus ni biasanya adalah satu benda, dia bagi awak satu statement atau satu gambar yang boleh trigger awak punya kefahaman. So dalam soalan ni, awak tengok soalan yang pertama ni tau. Okay, Raja, okay. Gambar Raja foto satu, gambar Raja foto satu menunjukkan salah satu prosedur yang dijalankan untuk membersihkan tumpahan kimia, okay, di makmal. Tapi yang sini awak nampak, yang datang ni awak rasa siapa ni? Yang datang kat sekolah nak bersihkan tumpahan ni, awak rasa ni siapa ni? Bomber. So kalau yang ini bomber, very good. So yang awak nampak gambar ni, sebenarnya gambar ni merujuk kepada stimulus. So awak dah tahu stimulus dekat sini, awak nampak, okay, ada bomber, stimulus. So kita nampak ada bomber. Okay, so dia membantu awak lah nak jawab. Okay, ni dah tahu rangsangan kat sini dia ada bomber. Okay, lepas tu soalan kedua, step yang kedua adalah arahan. So mana-mana soalan, awak highlight kan, awak gariskan dia punya arahan. So arahan dia dekat sini, soalan pertama A. Arahan pertama, arahan dia, apakah arahan dalam soalan ni? Apakah arahan yang awak nampak dalam soalan ni? Nyatakan nama. Yes, awak nampak dekat sini arahan dia adalah A. Ini adalah, nyatakan ni adalah arahan. Okey, dia nak apa? Tugasan tu adalah, soalan tu nak apa? Soalan ni nak apa? Nama bahan kimia. Yes, so awak gariskan dekat sini nama bahan kimia. So ini adalah tugasan. Lepas tu awak tengok markah kat situ berapa? Satu. So awak tengok markah ni, sebenarnya markah ni dia merujuk kepada upah. Yang ini merujuk kepada upah. So kalau dia satu markah, maksudnya ada berapa poin? Satu. Yes, so maksudnya ada 1 point. So maksudnya awak ada satu ayat sahaja kat situ. So keyword dekat sini adalah nyatakan bahan kimia. So jawapan dia very simple, very straightforward. So apakah bahan tu? Bahan kimia yang tumpah tu apa? Mercury. Yes, very good. So jawapannya terus mercury. Mercury. Terus dia macam tu. So senang kata, soalan yang awal-awal mudah macam ni, kita tak nampak macam berguna sangat arahan satu tu. Tapi nanti, kalau lah untuk esei pun kita tetap boleh guna yang ni. So maksudnya, tips ni, satu ni, kita boleh gunakan untuk soalan struktur dan juga esei. Okay, so sini sekarang awak dah faham. Satu. Kemudian, senaraikan langkah-langkah untuk menguruskan bahan kimia. Okay, mula-mula sekali untuk menguruskan bahan kimia ni, first kali kalau tiba-tiba termometer tu pecah, apakah dia punya ni? Okay, sebelum tu sorry. Kita kena buat slow-slow. Okay, so dekat sini. Okay, stimulus tadi dah ada. So kita terus tengok apakah arahan dia kat sini. Arahan dia apa? Arahan dia? Yes, ini kita panggil dia adalah sebagai arahan. So saya tulis garis. Okay, arahan. Okay, dia punya tugasan? Tugasan dia apa? Langkah-langkah. Yes, langkah-langkah untuk apa? Untuk menguruskan. Yes, langkah-langkah untuk menguruskan tumpahan bahan kimia. So ini adalah dia punya tugasan. So kalaulah ada budak kan, dia selalu kalau dulu kan saya ada ajar, tapi sebenarnya dia tak ni sangat. Tapi kadang-kadang ada budak yang selalu terlampau panik. Saya akan suruh dia salin balik yang tugasan tu. Langkah-langkah. Okay. Langkah-langkah untuk menguruskan tumpahan bahan kimia ialah, dia tak ada markah tau. Cuma ada budak yang, kalau saya dulu saya tolong budak yang terlampau panik, saya kata okay, the first thing, salin je balik tugasan tu, bahagian statement tu. Dia tak ada markah kat situ. Tapi untuk ada certain budak yang panik sangat, bila dia nak check tu, soalan tu dia macam bantu. Dia macam, ada certain budak dia nak kena ada ayat tu tau. Macam awak buat esei bahasa Inggeris, dia nak kena mula, dia bagi mula. So saya cakap salin yang itu. Tapi sebenarnya korang tak salin pun tak apa. Ini untuk ada certain budak tu saya bagi tips begitu. Okay, so sekarang awak tengok upah dia kat situ, berapa upah dia? 4. 4. So mesti ada 4 point. So ayat dia adalah 4 point. So dekat sini, first thing, kalaulah termometer tu pecah, mercury tu terkeluar, first thing korang kena buat apa? Beritahu cikgu. Yes, first kali mestilah awak beritahu guru. Saya sebenarnya cerita-cerita nak tulis cantik. Tapi masalah bila nak tulis cantik tu slow sangat. Okay,
Lepas kita dah bagi tahu cikgu, kita buat apa? Kita letak kononnya tag kuning, tag merah tu. Itu untuk buat apa? Kita nak jadikan kawasan tu sebagai kawasan apa? Tempat yang tumpah Kawasan minyak. aman. Yes, so dekat situ jadikan kawasan tumpahan sebagai kawasan larangan. Jadikan kawasan tumpahan sebagai kawasan larangan. Okey, buku ni saya dah orderkan untuk awak tau. Nanti kalau buku ni dah sampai, saya letak dekat postcard, kawasan larangan. Saya letak kat postcard, awak ambil kat postcard. Kalau yang jauh tu nanti saya post lah. Tak pun awak beli kat Shopee. Nanti saya bagi tahulah kat mana. Macam Fatia ni jauh. Kawasan larangan. Takkanlah Fatia nak datang semata-mata ambil buku kan. Kawasan larangan. Okay. So, lepas dah pergi kawasan larangan tu, sementara tunggu bomba tu datang, kita buat apa dekat kawasan tu? Dekat Mercury tu kita nak tabur apa? Pasir. Pasti. Yes, kat sini kita akan pasir. Dia ada dua Sulfur. yang kita tabur. Yeay! Kita nombor 3 tu adalah kita tabur tumpahan. Tabur serbuk sulfur. Untuk menutupi tumpahan merkuri. Ya Allah, tumpahan. Janganlah saya give up. Merkuri. Saya nak tulis cantik ni. Akhir sekali barulah kita telefon bomba, hubungi bomba. Okay. So, ini adalah step-step dia. Dan satu lagi, bila korang buat ayat, make sure korang buat ayat tu, bayangkan bukan Cikgu Madiana. Bayangkan cikgu lain. Okay. So, biar ayat tu adalah lengkap. Okay. So, nampak tak? Dia ada empat ayat. Sesuai lah. 4 markah. So, ada 4 step. So, okay. So, basically, it's just nice. Lepas tu, kenapalah soalan ni pula? Okay. Alasan dia kat sini. So, arahan dia dekat sini apa? Saya nak buat slow-slow biar bagi awak faham. Apakah arahan dia kat sini? Soalan situ apakah arahan dia? Kenapa? Yes, kenapa? So, ini adalah arahan. Saya nak ajar awak satu-satu. Arahan. Lepas tu, apakah dia punya kata tugas ni? Apakah dia punya tugasan? Arahan dia? Prosedur Tugasan dia apa? ini Yes, prosedur khas ini dilakukan. So, kenapa? Benda ni penting ni, arahan, ini tugasan. So, kenapa? Kalau lama Mercury tumpah, so kita kena buat macam tu. Kita kena, kawasan yang tumpah tu kita tabur sulfur. So, ini untuk apa? Untuk apa? So, semua step-step ni sebenarnya untuk apa? Boleh tak kita pegang pakai tangan? Kenapa kita kena letak sulfur? Kenapa kita kena call bomba? So, mengapakah prosedur khas ini dilakukan untuk membersihkan tumpahan bahan kimia? Bab 1 tingkatan 4 mengenai apa? keselamatan. Yes, so buat ayat sikit. Dia ada kaitan dengan keselamatan tu. Macam mana buat ayat? Macam mana buat ayat tu? Untuk apa? So, kaedah-kaedah ni yang kita belajar dalam bab 1 tu, untuk memastikan apa ni? Untuk apa sebenarnya? Untuk memastikan keselamatan diri kita. Yeah! Untuk memastikan keselamatan diri kita. So, ayat dia adalah untuk memastikan keselamatan diri, keselamatan murid dan guru. Katalah, murid dan guru. Acah panjang ni tau. Di dalam makmal. Sebenarnya tak akhir ada pun tak apa ni. Dalam makmal. Sesuai tak saya bagi 1 point? Sesuai tak saya bagi 1 point? Sesuai tak? Sesuai. Sesuai! Nah, yes. Kenapa sesuai?
Buat satu markah je. Yes, very good. Sebab dia satu markah sahaja. Yang ni saya memang kalau saya dengan cikgu yang cikgu yang la ilaha illallah SBP tu, okey, Cikgu Madiana tu, saya rasa yang saya suka kenapa saya alhamdulillah lah saya diberi peluang masuk join tu. Saya fikir sebenarnya budak-budak SBP dia bagus bukan sahaja sebab budak tu pandai. Dia adalah bagus adalah satu bila cikgu tu pun dia ada teknik dia. So maksudnya kalau budak pandai dan juga teknik cikgu tu sesuai, sebenarnya peratus untuk budak tu cemerlang adalah banyak. So basically samalah macam kita nak pergi perang, kita kena tahu teknik. So basically saya happy lah saya dah tahu teknik-teknik yang sesuai macam mana saya nak ajar awak. So sekarang kita masuk bab 2. Bab 2 adalah mengenai sel. Okay. Nah, bab 2 ni mengenai sel. Saya alhamdulillah lah saya ada kenal ramai saya punya kawan-kawan yang baik. Hari tu saya ada join budak KUSES. Cikgu KUSES ajar saya join, ada budak-budak tu bagi tips. Sesudahnya dia ada guru muda. So ini pun adalah satu benda yang bagus. Sekejap ya. Okay, saya nak bagi awak satu sekejap Ada satu latihan sekejap ni saya pakai nota KBS ni. Okay, so dalam soalan 2, kalau awak tengok dekat situ, soalan 2 adalah mengenai adalah beberapa sel dalam tisu. So beberapa sel dalam tisu ni saya ulang. Okay, yang ini korang tak ada masalah ke? Saya tak cerita yang ni sebab korang dah pandai. Maksudnya sel terbahagi kepada 2. Kita ada sel haiwan, kita ada sel tumbuhan. So ni dah ada. So saya nak terus masuk pengkhususan sel. So senang kata, kan kita tahu daripada organisasi sel, sel dia mula dengan sel, lepas tu dia ada tisu. Macam ni kan? Kita ada sel, lepas tu dia ada jadi tisu. Lepas tisu apa? Dia punya organisasi, lepas sel kita ada apa? Lepas sel, tisu, lepas tisu? Organ. Yeah, organ. Lepas organ kita ada apa? Sistem. Yes, kita ada sistem. Okay, now dekat sini. Untuk tisu ni, mula-mula sel ni semua sama. Saya nak bayangkan sel ni macam baby tau. Macam budak, macam baby kalau masa awak tengok baby kalau kat hospital ramai-ramai. Kita rasa semua baby tu macam sama je. Betul tak? Macam baby, macam tu lah kan. Semua sama je. Tapi bila dia dah setahun, 2 tahun, dia baru nampak beza. Kalau saya bayangkan anak saya rasa macam dia orang baby semua muka sama je. Jenis tembam, muka besar, bulat, semua macam tu sama. Tapi makin lama, makin dia membesar, dia akan mengalami pembezaan. So sama juga dengan sel. Asalnya kita manusia, katakanlah asalnya manusia, saya cerita asal manusia, ada sperma, ada ovum. Lepas tu bila berlaku persenyawaan, dapat apa? Katakanlah ini sperma, ini ovum. Persenyawaan dia akan membentuk apa? Satu sel yang dikenali sebagai apa? Zygote. Yes, ini kita kenali dia sebagai zygote. So zygote tu nanti dia akan mengalami mitosis membentuk apa? Sel baru. Apa nama dia? Zygote, lepas tu ada banyak sel. Apakah nama dia? Dia jadi macam seketul kumpulan darah tu. Tapi tak ada bentuk lagi. Fetus. Ini sebelum fetus. Dia macam alien. Kalau fetus tu dah cukup sifat dia ada tangan semua tau. Yes, very good. Embryo. Lepas embryo, lepas tu dia akan mengalami mitosis lagi sekali. Dia akan jadi fetus. Now, saya nak bagi tahu antara zygote dengan embryo ni, dia punya sel ni lebih kurang sama. Bila dia dah jadi embryo, sel-sel tu dah berubah menjadi pengkhususan. Ada yang dah jadi sel otoid, ada yang dah jadi sel saraf, ada yang sel darah putih, sel epitelium, sel darah merah dan juga sel sperma. So sel-sel ni dia ada mengalami pembezaan dan dia akan menjalani fungsi-fungsi yang khusus. Okay, so contohnya macam sel darah putih. Sel darah putih ni bentuk dia boleh berubah-ubah dan dia boleh memusnahkan patogen. Apakah itu patogen sebenarnya? Baru belajar rasanya patogen. Sekejap. Kita baru belajar kan patogen. Bab 11 Yang budak UPSI rasa. Patogen adalah benda asing yang boleh menyebabkan
Penyakit ataupun mikroorganisma yang boleh menyebabkan penyakit. So fungsi sel darah putih dapat memusnahkan. Kalau sel darah merah ni, kenapa sel darah merah ni dia dui cekung dan tidak mempunyai nukleus? Dia ada baik buruk tau. Sel darah merah bila dia tak ada nukleus, jangka hayatnya pendek. Tapi ada sebab kenapa Tuhan jadikan sel darah merah tu bentuknya dui cekung tak ada nukleus. Kenapa? Why? Senang gerak. Untuk apa? Fatia? Senang gerak. Senang gerak. Untuk bergerak? Senang gerak. Okey, lain. Kenapa sel darah merah tu kosong? Nukleus adalah organ yang paling besar tau. Bila nukleus tu, yes. Nak ganti yang perkataan depan tu je. Oksigen tu betul. Depan tu je, Syaz. Untuk angkut Jumlah oksigen. jumlah. Yes, untuk angkut oksigen. Ya, untuk angkut oksigen. Bio is like that. Lepas tu sementara saya tengah ingat cikgu yang saya dapat tu daripada taklimat tu, dia katakan korang ada buku SPS lama korang lagi tak? Yang tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3. Saya patut kena bagi tahu dengan budak-budak tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3 yang nak ambil bio. Entahlah cikgu, barang lama janganlah dikenang. Itu cikgu. Saya nak bagi tahu. Bio yang kita saya ditaklimatkan dan saya tengok di SKP. Sebenarnya apa-apa soalan daripada tingkatan 1 hingga tingkatan 3, walaupun korang tak belajar lagi sekali masa term 4 dan 5, dia boleh disoal. Sama juga macam satu kaedah tu, dia dah keluarkan daripada bio untuk pembiakan. Korang ingat tak pencegah kehamilan, cara-cara mencegah kehamilan? Kalau macam untuk lelaki pakai kondom, kalau lelaki pakai tubuh vasectomy, kalau perempuan tubuh ligasi. Korang ingat tak tu? Saya tahu tingkatan 1 korang belajar mencegah kehamilan. Ingat lagi tak? Ingat sikit. Ingat sikit. Awak tahu tak soalan begitu, dia tak ada kat dalam silibus bio tingkatan 4, tingkatan 5. Tetapi itu adalah konsep bio. Dan soalan begitu, dia boleh keluar untuk SPM. So begitu luasnya soalan-soalan SPM tu, dia sangat besar. Okay? Right, so awak kena ingat balik. So maksudnya dia nak ajar awak belajar bio ni, belajar bio tu bukan untuk exam. Dia nak ajar awak daripada recall. Dan saya bagi tahu tau, macam soalan tahun lepas, sebenarnya diorang dah mula daripada 2 tahun lepas tau. Macam soalan tahun lepas, shooting boleh tanya shooting. Soalan kertas 3, soalan nombor 2, kita orang buat eksperimen yang nombor 2 tu just teori tau. Tapi korang belajar benda tu detail masa korang tingkatan 3. Kalau Fazrin cakap, adalah cerita pasal awak ada batang pokok tu kan, kulit tu dibuang. Lepas tu kulit tu dibuang, awak akan perasan kat batang pokok tu bahagian atas semua bengkak, bahagian bawah tu mengecut. Itu adalah eksperimen kita nak kata phloem tu letaknya dekat bahagian paling luar. So bila kita buang phloem, so makanan yang dihasilkan daripada daun tu tak dapat diangkut pergi ke akar. Yang itu ada dekat form 3 masa tahun lepas bio lama. Yang itu keluar soalan SPM. Maksudnya masa kita orang form 4, form 5, kita tak rasa benda tu is so important. Tapi yang itu budak-budak tu ingat cikgu kita orang pernah belajar masa form 3. So that kind of thing dia boleh keluar balik. So awak kena alert sikit tau. Saya bukan nak bagi awak takut. Korang nervous ke? Tak kan? Tak kan? So kita bagi awak terbuka. Sebab tu saya hari ni lebih pada nak teknik menjawab. Dan satu lagi, kita nak tengok tau. Yang ni saya belajar daripada budak tau. Ni saya hari tu ada satu budak kelas sekolah khusus. Dia ada buat senior tahun lepas tau. Alah, nama Iza ke nama dia. Saya tak ingat tau Iza. Saya ingat nama dia punya bapak dia Fauzan. Saya ingat Fauzan sebab dia saya nama Fauzan. Saya ingat bapak dia Fauzan lah. Itu je lah. Dia kata ada satu teknik tu, teknik mnemonik. Saya rasa saya ada buat dan sebenarnya korang patut buat dan benda tu adalah sangat menarik dan dia sangatlah bagus sebabnya dia boleh buat mnemonik untuk semua topik tau. So sekarang dia ada kat asasi. So teknik belajar dia tu yang mnemonik tu, teknik belajar tu dia gunakan untuk asasi. So maksudnya teknik belajar, awak kena cari teknik belajar yang berkesan. So salah satu teknik tu namanya mnemonik. Mnemonik ni kadang saya buat. Cuma saya tak buat untuk semua topik. So you guys patut buat untuk topik-topik yang korang rasa susah.
So contoh tau, contoh macam ni. Tisu haiwan terbahagi kepada 4. Satu adalah kalau adik tu ajar, kalau Izzah tu ajar, dia ajar peso. So P-E-S-O. So tisu tumbuhan terbahagi pada 4. Peso. So peso tu maksudnya penghubung, epithelium, saraf dan juga otot. So kalau otot pula ada 3. Dia bagi saya short form ni, tapi saya lupa masa tu. So dalam kes ni kita ada KLR. Okay, so kita ada kardium, kita ada licin dan juga R ni adalah otot rangka. So saya ambil daripada sini. So tisu otot terbahagikan 3, kita ada kardium, kita ada otot licin, kita ada otot rangka. Dekat mana korang boleh jumpa otot licin ni sebenarnya? Kat mana kita boleh jumpa otot licin ni? Kat mana korang boleh jumpa otot licin? Tak ingat Okay, now macam ni tau, otot ni dia ada ciri-ciri dia. Kalau awak nampak kardium ni, kardiak ni memang dia adalah untuk jantung, tak ada masalah. Biasanya kalau awak nampak jantung, jantung ni adalah tindakan luar kawal. Kalau otot licin pun dia luar kawal, tapi dia lebih kepada dia nak boleh mengembang dan mengecut. Kalau dalam kes ni, awak boleh jumpa otot licin adalah kat esophagus. Bagi saya satu contoh, dekat mana lagi kita, yes very good. Kat mana lagi kita boleh jumpa otot licin tu? Kat mana kita boleh jumpa otot licin tu, kita boleh jumpa kat mana? Usus. Ya, dekat usus betul dia boleh mengembang, very good. Dan juga kadang-kadang kita boleh jumpa di salur darah. Macam awak punya arteri boleh kembang dan kecut kan? Itu adalah disebabkan dia ada otot licin. So otot licin ni biasanya awak tengok adalah untuk mengawal tindakan luar kawal. So macam pengembangan salur darah dengan pengecutan salur darah kita tak boleh kontrol kan. So itu adalah tindakan luar kawal. Kalau otot rangka ni dia couple tau. Dia mesti ada partner. Otot rangka ni tak boleh single. So otot rangka ni dia lebih kepada tindakan terkawal. Contohnya macam kita nak gerakkan tangan kalau orang jumpa ni. So kalau kat tangan ni untuk pergerakan, apakah nama muscle ni? Kalau kat atas tu. Dia mesti otot rangka ni satulah fitrah dia mesti berpasangan. Tapi berpasangan dia ni bukan sejiwa tau. Berpasangan dia ni kawan gaduh. Kalau satu tu mengecut, satu mengendur. So bagi saya satu contoh otot rangka yang bersifat antagonistik ni. Antagonistik ni. Dia mesti satu kecut, satu kendur. Dah tak ingat. Ini adalah dalam yeah, very good. Kita ada bicep dan juga tricep. Okay. So bicep and tricep. Kenapa Tuhan jadikan bicep dengan tricep ni dia mesti mengecut dengan mengendur? Apa jadi kalau otot kita dua-dua mengecut? Krem. Yes, very good. Itu akan jadi cramp ataupun kita panggil dia sebagai kejang. So kejang ni adalah disebabkan otot awak dua-dua mengecut. Sebab tu bila tindakan terkawal, satu otot tu mengecut, satu otot tu mesti mengendur. Sekejap saya punya komputer nak habis bateri. Sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap saya cari dia charger. Okay, now tisu penghubung. Biasanya tisu penghubung ni adalah contohnya adalah darah. Dan satu lagi tisu penghubung ni biasanya korang jumpa dekat sendi. Korang ingat tak apakah itu sendi? You guys ingat tak sendi tu apa? Sendi tu adalah dalam tajuk tulang. Lama tak ingat ni, sendi. Sebab tu buat ulang kaji. Saya buat slow je. Sendi. Okay, sendi. Korang tahu tak sendi tu apa? You guys tahu tak sendi tu apa? Sekejap. Apakah itu sendi? Sekejap, saya nak cari Uzma punya ni. Apakah itu sendi? Apakah itu sendi? Malahnya saya nak tunjuk belakang tu bersepah. Sendi ni apa sebenarnya? Ni kaki Barbie doll tau. Sendi tu apa? Ni saya kata sendi. So sendi tu apa sebenarnya? Ya, very good. Tempat pertemuan tulang dengan tulang. So, awak tengok kat sini. Kalau kat sendi, dekat sendi dia ada banyak tisu penghubung tau. So, apakah nama tisu yang menghubungkan tulang dengan tulang ni kita kenali sebagai apa? Kalau dia menghubungkan tulang dengan tulang tu kita panggil dia sebagai apa? Yes, very good Syaz. Apakah nama tisu yang menghubungkan tulang dengan tulang? Ligamen.
Ligamen. Kalau dia menghubungkan tulang dengan tisu pula, kita panggil dia sebagai tendon. Lepas tu, tisu kita, tulang kita ni ada banyak jenis. Ada satu tulang tu yang lembut macam kat telinga, dekat hidung. Tulang yang lembut ni kita panggil dia sebagai apa? Rawan. Yes, rawan. So, ini semua adalah tisu penghubung. Semua tendon, ligamen, rawan, tulang, ini adalah tisu penghubung. Selain daripada tu, darah juga adalah tisu penghubung dan juga kita ada sel lemak dan juga kita ada limfa. Okey, ya Allah nak jawab soalan. Okey, so kalau tisu tumbuhan pula. Tisu tumbuhan ni dia ada dua jenis. Okey, kalau tisu tumbuhan saya ingat tumbuhan TMK. Okey, so TMK ni merujuk kepada apa? Merujuk kepada meristem. Ingat, meristem, TMK meristem muda mengalami mitosis. Lepas tu, TMK ni, tisu yang muda mengalami mitosis ni, meristem ni ada dua. Kalau atas, kita panggil dia sebagai apex. Atas. Ini ingat tak? Nampak tak sekarang saya dah masuk tingkatan 5. Ini tajuk tingkatan 5, ada satu tajuk tu. Tengok saya pun kan kalau ajar awak, saya kena keluar banyak buku. Yang ini dalam tajuk tingkatan 5 which is dalam tajuk bab 1. Tisu meristem dan juga pertumbuhan. Okay. So kalau lah dekat sini, awak tengok dekat sini. Tisu atas ni meristem. Tisu meristem apex ni dia terlibat dalam pertumbuhan primer. Atas primer. Kalau tepi, tisu meristem tepi, dia mengalami mitosis juga. Apa nama tisu meristem tu dia melebar, dia mengalami pertumbuhan sekunda, dia makin melebar ke tepi. So itu adalah tisu meristem mana satu? Meristem sisi. So saya ulang slow-slow. Okay, ni dah confused sebab saya masuk bab tingkatan 5. Tapi inilah bio. Sebab tu awak punya form 4 dia kena kuat. Kalau form 4 awak tak kuat, nanti awak form 5 awak akan jadi pening. Tapi tak apa, ni kelas pertama kan. So saya ulang slow-slow. Tisu tumbuhan kita boleh pecahkan kepada 2. Okey, awak ingat, mula-mula mesti M, muda. Bila ada muda baru ada yang tua. So tisu yang muda ni kita kenali dia sebagai meristem. Meristem ni dia terdiri daripada atas dan sisi. Okey, apakah persamaan antara tisu meristem atas, apex dan sisi? Persamaannya adalah kedua-dua tisu meristem ini mengalami mitosis. Tetapi jika mitosis itu berlaku dekat bahagian atas dan bawah, kita panggil dia sebagai meristem apex. Dia untuk menambah bilangan ketinggian, bilangan sel tetapi meninggi. Itu apex. Tapi kalaulah mitosis tu berlaku di tepi, di sisi, ia terlibat dalam pertumbuhan sekunda tu, tisu tu kita panggil dia sebagai tisu meristem sisi. Tapi persamaan asalkan namanya meristem, ia terlibat dengan proses apa? Saya ulang. Apa persamaan antara meristem apex dan juga meristem sisi? Apakah persamaannya? Bermitosis. Yes, dia mengalami mitosis. Dan kemudian tisu-tisu muda ni nanti dia akan menjadi tisu kekal. Okay. Nah, tisu kekal kita ada 3 jenis. Yang ini saya nak betulkan balik tau. Yang ni awak nampak kekal kan? Saya baru dapat satu dia punya ni tahu cara. Kekal, awak boleh tukar cara nak ingat pula kekal ni, tisu kekal. K kan? K kekal. Awak boleh ingat kekal sebagai Eva. Kekal, forever, Eva. So kekal. So kita ada Eva. Okay. So kalaulah dalam kekal kita ada 3 jenis. Kita ada Eva, epidermis. Kita ada vaskula, ingat kekal Eva, vaskula, nampak je vaskula. Vaskula ni je dia melibatkan pengangkutan. Awak nampak je vaskula dia melibatkan pengangkutan. Kalau pengangkutan dia melibatkan 2 tisu yang kembar tak seiras tu. Kalau mengangkut je ada 2 tisu je. Apakah itu tisu tu? Vaskula je dia melibatkan 2 tisu. Tisu apa? Phloem dengan xylem. Alhamdulillah kita ada phloem dengan xylem. Kalau asas ni pula semua yang kima-kima tu. Kalau asas saya suka ingat pakcik saya kacak. Saya ingat pakcik saya kacak. So dia ada parenchyma, dia ada sclerenchyma dan satu lagi dia ada collenchyma. Now, epidermis ni.
epidermis ni ada satu unik epidermis ni, dia boleh jadi contoh tisu epidermis ni adalah satu akar rambut. Sel akar rambut dan satu lagi sel pengawal. Sel pengawal dan sel akar rambut. Sel akar rambut ni, tisu akar rambut atau sel akar rambut, dia mengalami pengubahsuaian, tetapi akar rambut atau sel akar rambut dengan sel pengawal kita tetap consider mereka sebagai epidermis, sebab epidermis apa sahaja yang paling luar. Macam buku saya, katakanlah buku saya balut. So pembalut buku tu saya kata itu epidermis, lapisan paling luar. So ingat, kalau kita kata epidermis, dia sama macam kulit kita. Okay, yang bahagian paling luar. So itu adalah bahagian epidermis. Alright. So soalan. Marilah masuk soalan. Okay. Now, intro saya sebenarnya nak buat ulang kaji macam tu sekali. Okay, now, nota. Sekejap. Tadi saya kat mana? Kelas sikit Okay, now. Sel W. Okay, sel X. Okay, so apakah itu sel W? Sel W ni kita kena, okay, sebelum tu. Okay, dia punya arahan, nama arahan dia adalah namakan. Lepas tu tugasan dia ada sel W dan juga sel T. So markah dia adalah 2. So, maksudnya direct lah. So apakah itu sel W? Apakah itu sel X? Sel W itu apa? Sel darah putih itu. Yes! Sel darah putih. Korang ingat tak sel darah putih ni ada nama special dia? Ingat tak sel darah putih tu ada satu nama special sel darah putih. Sel darah putih ni nama dia punya macam nama saintifik dia, kita kenali dia sebagai apa? Apakah nama sel darah putih? Ada tak sel darah putih saya ajar dulu? Dia start dengan perkataan L. Kalau sel darah merah kita kenali eritrosit. Kalau sel darah putih kita kenali sebagai apa? Leukosit. Alhamdulillah, leukosit. Okay, very good. So, now tisu X. Tisu X ni apa? Saya kata tisu X adalah tisu vaskular. Tetapi tisu X ni, tisu vaskular ada 2. Phloem dengan xylem. So, dalam kes ni, X tu phloem ke xylem? Awak teka, X tu phloem ke xylem? Okay. Siapa cakap xylem, siapa cakap phloem? Okay. Siapa teka xylem, siapa teka phloem? Sekejap Sekejap, sementara kan kita buat pool kan. Hari ni baru first day kelas tambahan kan. Marilah kita buat pool sekejap. Berapa orang korang ada kelas ni tau? Okay, korang ada kelas kimia kan lepas ni? Tak semua orang tapi saya tahu ada kelas kimia. Okay, sel W, tisu X. Tisu X, awak teka siapa jawab xylem, siapa jawab phloem. Tekan je tau. Xylem. Lepas tu nombor 2 ni adalah phloem. Phloem. Lepas tu launch. Okay, so cuba jawab. Cepat. Saya bagi awak seminit. Tekan dekat bahagian pool. Awak rasa dia xylem ke phloem? Saya sebenarnya tengah nak tengok jawapan juga. Saya rasa macam sebab dia kosong tau. Dia tak ada best friend tau. Awak nampak tisu saksi? Okay. Wow. 6. Okay, alright. So. Okay. Seorang je lagi. Okay. Semua orang tak berani nak jawab. Saya suka pool ni satu sebab dia adalah anonymous kan. So saya tak tahu. So awak tak adalah segan kalau bagi salah. Uish. Weh, 7. Okay. Right. Okay, 7. Okay, now. Okay. Okay. Kalaulah awak kata phloem, ada tak awak rasa awak nampak sel rakan kat tepi tu? Companion cell dia. Sel rakan. Kalau dia phloem, dia mesti ada sel rakan dan juga dia ada sitoplasma dalam bentuk berbenang halus. Awak ingat tak?
kalaulah perbezaan antara xylem dengan phloem, sebenarnya saya pun hesitate tau. Lepas tu bila saya tengok balik, oh, tisu ni tak ada sel rakan. Dia tak ada sel rakan yang best friend tu. Dan satu lagi, dia tak ada bentuk sitoplasma bentuk yang berbenam. Saya tengok kat sini, dia adalah dalam bentuk hollow. Hollow tu dia kosong. Begini, hollow. Lepas tu, satu lagi saya perasan yang paling tepi ni, dia ada trakit tau. Ni, kalau you guys nampak dia macam ni, ini adalah dia punya trakit. Yang ini adalah xylem. So, jawapannya adalah xylem. Faham tak kenapa saya kata xylem? Kenapa kita tak terima jawapan dia phloem? Tadi saya kata kenapa yang ini kita X tu adalah xylem. Kenapa kita tak kata dia adalah sebagai phloem? Kenapa sesuai jawapannya adalah xylem? Ya, sebab dia ada xylem. Okey, now biasa xylem ni dia tisu hidup ke tisu mati? Kita panggil dia sebagai sel hidup ke sel mati? Xylem ni sel? Tak tahu, mati kot. Betul. Kenapa dia mati? Sebab dia dah tak ada apa-apa tau. Dia adalah sel mati. Sebab dia kosong je macam ni. Okay. So dia mengangkut air. Kalaulah phloem dia sel hidup. Tetapi sel hidup dia macam nyawa-nyawa ikan. Dia sel hidup hanya semata-mata. Kalau phloem dia sel hidup. Dia sel hidup semata-mata dia tak ada organel. Dia hanya ada sitoplasma tetapi sitoplasma dia bentuk jalinan je. Dia bentuk jejaring je, jalinan je sitoplasma dia. Tapi macam mana phloem tu dapat tenaga untuk menjalankan fungsi dia, untuk mengangkut sukrosa atau bahan organik? Macam mana phloem tu dapat tenaga? Daripada sel? Sel rakan. Sel rakan. Dalam gambar ni ada nampak sel rakan tak? Ke ini awak ingat dia sel rakan? Saya ingat itu tiup tapis. Tu ada tiup tapis. Saya ingat. Saya pun ingat ini. Saya ingat yang ini adalah tiup tapis. Tapi lepas tu saya tengok kat tepi, ini adalah trakit. So jawapannya adalah xylem. Saya pun sebenarnya saya tengok lagi sekali tau. Sebabnya saya pun ada rasa macam tu sebab saya ada nampak dia plat tapis. Okay, tapi bila saya tengok dia tak ada serakan. So jawapannya adalah xylem. Okay, now seterusnya. Tisu X ni tisu apa? Tisu Y. Tisu Y ni tisu apa? Ini adalah sel akar. Sel akar ni saya kata ini adalah tisu epidermis tau. Tisu epidermis, tapi tisu epidermis itu telah mengalami pengubahsuaian. Okey. So, ini tisu epidermis iaitu adalah tisu akar, sel akar lah Sel akar rambut. Ini ada dalam bab tingkatan 5. Bab tingkatan 4 tapi ada kaitan dengan tingkatan 5. So bio is like this lah. Now, so dekat sini soalan. Nyatakan, arahannya adalah nyatakan. Dia punya tugasan fungsi. So ini adalah tugasan. Dia punya upah. Dia punya upah dekat sini adalah 2 markah. Okay, so maksudnya 1 markah untuk W, 1 markah untuk X. So, nyatakan fungsi W, nyatakan fungsi X. Apakah fungsi W? Angkut oksigen. Menangkap patogen. Ya. Diam dia. Sebab ini sel darah putih. Sel darah putih. So senang je. Kenapa dia sel darah putih? Ni sel darah putih. Kenapa sel darah putih? Kenapa bukan sel darah merah? Why? Sebab ada nukleus. Sebab dia ada nukleus. So kalau awak ingat sel darah putih ni macam askar. Kerja dia bunuh semua patogen. So dalam kes ni fungsi dia adalah untuk mengalami
fagositosis, proses menjalankan fagositosis. Apakah fagositosis? Dia menelan semua patogen-patogen atau sel-sel yang dah mati. Menjalankan fagositosis. Fagositosis. Okey. Lepas tu X. Apakah fungsi xilem? Apakah fungsi xilem? Mengikut air dan garam mineral. Yes, okey. Kalau awak nampak, saya bagi tahu kan. Kalau awak nampak vaskular sahaja dan satu. Kalau untuk tumbuhan, sistem pengangkutannya adalah sistem vaskular. So awak mulakan dengan pengangkutan. Kalau sistem peredaran darah adalah dia melibatkan sel darah merah. So apa-apa yang mengangkut, awak ingat kata kerja kat depan dia mesti guna perkataan mengangkut. So dekat sini perkataan dia adalah untuk mengangkut. Untuk mengangkut air dan garam mineral. Okey, 6. Soalan ni, last sekali. Soalan B. Okey, apakah dia punya arahan dia kat sini? Apakah arahan dia kat sini? Terangkan Terangkan. So, apakah tugasan dia? satu ciri tisu Y yang bantu. Yes, satu ciri tisu Y untuk membantu penyerapan. So, tugasan dia sebenarnya dia nak satu ciri Y. So, lagi sekali saya kata, kalaulah ciri tu, apa saya bagi tips kalau kita cakap pasal ciri? Ciri tu sebenarnya dia merujuk kepada apa? Luaran. Yes, ciri tu dia merujuk pada bahagian luaran. So, awak nampak dekat sini, apakah ciri dia? Uish, tajuk ni. Apakah ciri dia? Apakah ciri sel rambut ni? Sel rambut akar ni. Okey, apa macam mana nak buat ayat benda panjang tu? Apa macam mana kita nak buat kata ayat benda panjang tu? Sebenarnya saya pun tengah cari ni. Ayat yang cantik. Mempunyai ujuran panjang. Yes, mempunyai ujuran panjang. Untuk apa tu? Untuk menambahkan luas permukaan. So, kalau lah dekat sini kan. Sekejap, saya rasa kalau dekat skema jawapan dekat sini dia kata adalah mempunyai ruang panjang, mengandungi apa lagi sekali tadi ayat-ayat Farah? Farah. Mempunyai ujuran panjang. Okey. Mempunyai unjuran panjang. Okey. Unjuran panjang. So, ini adalah ciri tau. Cukup tak ni? Dia punya ni. Upah dia 2. Boleh dapat upah tu penuh tak? Full marks boleh tak? Boleh tak? Tak. So, kalau kita kata terangkan, ingat tak? Kalaulah soalan tu tanya terangkan mesti bagi facts dan juga explanation. FE. So, fizikal luar dia ada mempunyai unjuran panjang. So, apakah penerangan untuk unjuran panjang tu? Kenapa dia mesti ada unjuran panjang tu? Untuk apa? Untuk apa? Untuk tambah luas permukaan. Yes, untuk menambah luas permukaan. Alright, so itu sahaja. Okay, saya ambil sampai soalan 2. So, saya ulang tau slow-slow. Nanti awak nampak nama dekat sini, ini semua ketua tau. Awak nampak kat sini, ini semua ketua. So, semua ketua kumpulan yang nama paling atas dalam grup, korang akan jawab soalan, shooting akan jawab soalan 1, maksudnya soalan 1 dari kumpulan 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang akan jawab soalan 3 ni untuk wakil setiap kumpulan adalah shooting, Kalai, Ellie, Jimmy, Adlin dan Mirza N tau ni. Okay. So yang ini korang jawab, maksud saya macam ni tau, saya nak korang jawab, korang boleh tengok buku. Tapi awak ikut tips saya tadi. Kalau dia 2 markah, awak buat dia 2 ayat. Okay.
Maksudnya jangan main salin je. Maksudnya saya ajar awak teknik, so awak tahu macam mana awak nak jawab soalan tu. Okay, now kita tengok soalan 4 pula, siapa pula yang kena? Soalan 4, nombor 4, setiap kumpulan ni ada wakil. Okay, untuk kumpulan 1 yang jawab soalan 4 adalah Fat. Soalan kumpulan 2 adalah Putri. Kumpulan 3 Najihah. 4 adalah Iman S. Kemudian kita ada Syaz, kita ada Farah. So ni semua akan jawab soalan nombor 4. Okay. Kemudian soalan nombor 5. Okay, soalan nombor 5, kita ada setiap kumpulan, ada Zafir, Ovigah, Bella, Syamir, Sai dan Mirzabi. Okay, ini adalah untuk soalan nombor 5. Nah, untuk soalan nombor 6, yang jawab untuk setiap kumpulan, Umar jawab soalan nombor 6. Lepas tu ada Tenusha, Syafiq, Arina, Nisrina dan juga Fatin. Okey, soalan nombor 6. Kemudian soalan nombor 6. Mana? Soalan nombor 7. Kita ada Aina, kita ada Kalai. Kalai kena lagi sekali sebab Kalai ahli tak ramai, so ahli Kalai kena. So Aina, Kalai, Eli kena 2 kali, Farisha, and then kita ada Alia, kita ada Luqman. Okay, now kemudian soalan 8, semua ketua-ketua kecuali tengok shooting kena 2 kali, Puteri pun kena, ahli kedua pun kena. Kemudian kita ada Najihah, ini semua adalah ahli yang kedua. Kemudian ada Jimmy, kita ada Azlin, kita ada Mirza. Nah, saya kalau boleh macam ni, saya ulang lagi sekali tau. Setiap kumpulan saya dah bagi awak link kelas kit tu, tapi awak login menggunakan macam ni. Ni kuku ni siapa ni, tak kisahlah ni kan. So, ni Serina macam kalau lah, ni kumpulan berapa saya tak ingat lah. So, kalau lah awak tengok kat situ, kumpulan 1, awak buka K1. Maksudnya kalau Fat shooting, Zafir, Umar, Aina, awak buka K1. Okay. Kalau tak pun korang jawab lah mana, nanti saya cari. Okay. Tapi kenapa saya nak korang jawab, so at least korang punya set tu lengkap. Faham tak? Saya nak set tu lengkap. So set kumpulan 1, kenapa saya bagi live kick macam ni, saya bagi kelas kick. Sebab saya nak tanda korang punya ni, maksudnya saya nak tengok kemahiran awak menulis. Okay. Dan saya nak tengok kumpulan mana yang tak buat. So basically kalau macam ni saya tahu, okay, K1 siapa tak siap lagi. So basically saya senang nak detect benda ni. Okay, kalau korang tak faham, korang boleh tanya saya. Sebelum tu saya nak tanya, kumpulan korang okey tak? Korang punya kumpulan okey tak? Saya tanya dulu kumpulan 1. Kumpulan 1 okey tak? Gila tak okey dengan Fatia. Okey tak? Entahlah cikgu. Tak, Umar, saya pernah check dia. Betul? Okey, alright. Okay. So saya boleh faham tau macam Fatia and ketua-ketua yang lain. You guys jangan rasa stres ke apa. Macam ingat tak saya cakap dulu? Saya tak pernah salahkan ketua pun. Sebab masa zaman macam ni ada banyak benda luar kawal. So bila banyak benda luar kawal, saya tak boleh nak salahkan ketua. Sebab kalaulah dia dah depan kita, dah lama kita ambil kasut baling kat kepala dia kan. Tapi masalahnya dia tak ada kat depan kan. Dan satu lagi, kalaulah dia ada masalah depan-depan, kita senang tanya kan. Sebelum kita baling kasut kat kepala dia, kita tanya dulu, weh kau kenapa? Tapi masalahnya sekarang, dia respon pun tidak kan. So basically saya boleh faham benda tu. Sebab tu setiap orang, korang jangan rasa stres tau. Sebabnya saya rasa benda ni semua adalah luar kawal. Sebab tu saya bagi awak benda macam tu. Maksudnya, apa nak cakap? Kita tak boleh nak kontrol lah. Okay, saya nak ambil satu ni. Ni last penutup tak? Penutup. Korang ambil ni kejap. Blocket. Sekejap. Dia punya password adalah ni. Copy. Masuk. Okay, alright. Tapi sesiapa yang memudahkan kawan yang lain, percayalah nanti Tuhan akan mudahkan urusan awak. Okay. Saya bukan nak pandai cakap ke apa. Tapi awak fikir macam ni. Tuhan tu maha adil. Allah, saya terkeluar. Okay. Kalau kita buat baik kat orang, kita permudahkan urusan orang, insyaAllah nanti one day orang akan permudahkan urusan kita. So, bagi saya yang memudahkan urusan kawan-kawan yang lain,
Terima kasih sebabnya sebenarnya nanti insyaAllah Tuhan tu adil. Tuhan tu serius lah saya cakap. Tuhan tu adil. Dia akan mudahkan urusan awak. Okay? Alright. So kita jom kita buat latihan ni relax-relax. Okay. Semua dah ada belum? Okay. Okay. Sekejap. Misalkan. Okay. So korang masuk kat situ. Jom-jom. Jom-jom ni siapa? Nama kan korang? Okay, so kita ada Fatia, kita ada Jom-Jom, kita ada Oviga, kita ada Farah, kita ada Mirzabi. Right. Jom siapa yang nak masuk? Fatia. Okay. Okay. Right. Let's get. And then... Okay, kita ada Mirzabi. Unknown ni siapa? Look. Okay. So siapa lain tak cantik hari macam Fatin cakap lain tak cantik, tak apa, korang tengok saja. So kita ada ni je ke? Mana yang lain? Kita ada Fatia, kita ada Awiga, kita ada Jom-Jom, kita ada Unknown, kita ada Farah, kita ada Luqman, kita ada Mirza. And then Farisha. Alright. Lagi. Ada 8 sahaja. Right. Okay. Farah, okay, boleh masuk Mirza. Okay, kalau tak boleh masuk tak apa. Kita just fun-fun nak akhirkan tutup kelas kita yang pertama ni. Alright, disebabkan maybe line tak bagus, saya rasa baiklah. Miza ni siapa? Miza. Okay, lelaki punya nama. Alright. Okay, so saya mula sekarang. Yang lain korang jadilah pom-pom girl. Korang suka kat siapa? Korang. Okay, ready? Set. Okay. Right. So dia kuat sangat. Okay. So kita tengok siapa? Kat Oviga 3. Fatia 2. Farisha 2. Mirza 2. Farah 1. Farah ni saya rasa line lah Farah. Unknown ni tak gerak. Mirza tak gerak. Line ni line. So ini bergantung pada line yang cantik. Farah dah 2. Fatia 3. Oviga 5. Mirza B 4. Kawan Mirza. Farisha 3. Farah shooting tak ada. Fatia 3. Jom kosong. Line tak bagus lah. Saya rasa dia banyak bergantung pada line ni. Luqman pun line tak bagus kot ni. So siapa ni? Oviga 8. Fatia 3. Farisha, kawan Farisha. Kawan Fat. Farisha 4. Okay, Oviga 9. Okay, final standing. Okay, Farah. Wah. Okay, Oviga 1. Fatia dengan Farah adalah 2. Okay, alright. So kita tengok dia punya no. Apa saya nak play game? Bukan. Salah. Okay, so dia punya soalan Soalan dia ada 10 soalan ni sebenarnya. Saya tak ambil soalan edit. Soalan dia ni. Apakah fungsi mitokondrian? Apakah fungsi mitokondrian? Kalau satu mitokondrian, kalau banyak mitokondria. So apakah tadi fungsi mitokondrian? Alah, shooting line tak elok ni kalau tak. Okay, apa fungsi dia? Kejap. Saya slowkan tadi. Korang mesti cakap. Apakah fungsi mitokondrian? Tambahlah. Okay, fungsi dia adalah tapak penjanaan tenaga. Lepas tu, soalan nombor 2. Apakah fungsi lysosom? Okay, fungsi dia adalah menguraikan bakteria dan juga komponen yang telah rosak. Okay, apakah nama organel yang merupakan tapak sintesis protein? Ingat tak? Ribosom ke? Yes, ribosom. Kalau mengawal segala aktiviti, ketua segala organel paling besar sekali dalam sel. Nucleus. Yes, very good, nucleus. Yang sintesis dan mengangkut glycerol dan juga lipid. Ni salah A je. Jalinan endoplasma. Apa? Yang tak ada ribosom. Licin. Ya, licin. Namakan organel yang bertindak balas sebagai medium. Medium ni tempat macam lantai. Sebabkan ada lantai tu, organel-organel tu tak terapung-apung. Dia letak cantik je dekat dalam sel tu. So, dia boleh melakukan tindak balas biokimia. So, apakah nama struktur itu?
Sitoplasma. Yes, very good. Sitoplasma. Okey. Berikut adalah tisu haiwan. Tadi tisu haiwan tadi saya kata ada 4. Dia ada peso. P apa kalau P? P tisu apa? Kalau tisu haiwan ada 4. Peso. P Penghubung. penghubung. E Epithelium. epithelium. Epithelium kan? Betul kan? Epithelium. Okey, epithelium. P S S S S Saraf. saraf. O Otot. otot. Yes, betul tisu epithelium. Tisu satu tu epidermis tu untuk tumbuhan. Okey, right. So soalan dia, tisu tumbuhan terbahagi kepada 2. MK. MK. Apa tekah dia? Tisu tumbuhan terbahagi kepada 2 yang aktif menjalankan mitosis. So yang mana satu? Yes. Meristem. Okey. Kemudian berikut merupakan tisu asas. Contoh tisu asas. Pakcik saya kacak. So kecuali epidermis. Berikut adalah contoh-contoh sel yang punya kepadatan mitokondria paling tinggi. Kecuali adalah sel mesofil. Sel mesofil ni banyak organel apa? Dia tak banyak mitokondria tapi dia banyak organel apa? Sel mesofil ni korang jumpa kat mana? Epidermis. Teka sikit. Dekat mana? Mesofil jumpa kat mana? Epidermis. Epidermis bahagian mana? Bagaimana? Kat mana? Mesofil tu kat mana? Tahu tak ni? Mesofil dekat daun. Sebab tu mesofil colour dia adalah hijau. Ingat tak mesofil tu ada 2 jenis. Yang rapatkan saf. Namanya adalah mesofil palisad. Satu lagi mesofil yang berongga. Kita panggil dia sebagai mesofil berspan. So mesofil ada 2 jenis. Yang rapatkan saf tu, rapat tu, itulah adalah mesofil palisad. Kalau dia loose dekat daun tu, kita panggil dia adalah berspan rasa. Mesofil berspan. Banyaknya tumbuhan. Okey, 6. Terdapat organel mati sel yang mengalami pengkhususan menjalankan pemeriksaan. Namakan sel yang tidak mempunyai nukleus dan membentuk 2 cekung. Sel Darah merah. Kacang. Ni tadilah. Mengapa sel mesofil palisad tersusun tegak? Kenapa sel mesofil palisad dekat daun tu tersusun tegak? Untuk apa? Menyerap cahaya matahari. Yes, untuk menyerap. Terima kasih. Menyerap cahaya. Okey. Namakan sistem yang terdiri daripada jantung. Organ utama jantung, apakah nama sistem tu? Sistem respirasi ke atau sistem peredaran darah? Peredaran darah. Ya, very good. Adalah sistem peredaran darah. Alright, so tahniah. So hari ni, kejap Okay, ada tak soalan untuk setiap kumpulan? Saya nak tanya dulu, stop presenting dulu. Saya nak tanya, korang okey nak buat kelas kit ke atau korang nak conteng bahagi kat saya? Saya sebenarnya, saya suka yang kelas kit tu dia macam Canva. Maksudnya, live tu adalah, saya nak cakap sheet tu live, so korang asalkan ada internet, korang boleh jawab. So korang suka kelas kit ke atau korang nak guna cara old school? Plastik. Kelas kit kan, tapi boleh faham kan? Saya rasa para punya ahli kumpulan tak ada masalah ke. Tapi kalau you guys ada masalah, saya tengok sini kan. Okay, saya nampak kumpulan 1 ada ahli. Kumpulan 2, Ellie ada kan? Ellie ada. And then Kalai ada tak? Kalai, Oviga ada, Putri ada. Okay, so diorang boleh faham. Jimmy ada kan? Iman S ada kan? Ada Mirza ada. So mana kumpulan tadi saya dah sebut lagi sekali Kumpulan 1 saya ada shooting dengan Fatia, saya nampak dekat sini. Kumpulan 2 saya nampak ada Eli faham tu. Kumpulan 3 saya nampak Kalai ada tak? Kalai sihat tak? Saya lupalah nak tanya dia. Okey, Kalai tapi ada Oviga kat sini, ada Putri. Okey. Kumpulan 4 kita ada Jimmy. Jimmy saya nampak ada kan tadi. Kemudian kita ada Adeline. Okey. Kemudian akhir sekali kita ada Mirza. So kita try dulu buat kelas kit. Tadi saya cakap kelas kit tu buat macam mana? Satu soalan. Okay, so kelas kit tu nanti awak buat macam ni tau. Saya share dulu screen saya. Sekejap Nanti korang buat macam ni tau.
Saya share screen. Bismillahirrahmanirrahim. So, saya ulang lagi sekali tau. Korang, ahli-ahli yang lain, korang cubalah mudahkan urusan kawan-kawan awak yang lain. InsyaAllah, kalau awak mudahkan urusan kawan-kawan awak yang lain, nanti orang akan mudahkan urusan awak. So, cara dia, awak macam ni setiap kumpulan. Katakanlah kalau awak kumpulan 2, 6. Katakanlah kumpulan 6. Korang pakai je huruf besar. Ni kan. Awak pakai huruf besar. Katakanlah Mirza 6, ahli 6 tau. Tekan je 6. Dah. Masuk. Ataupun kalau okay, macam ni. Alright, so Mirza boleh buanglah terus tik-tik lah buat jawapan dia. Tadi, lepas tu, kalaulah kumpulan lain, awak buat macam tu. Okay, so saya rasa itu sahaja. Sebelum tu saya nak create poll. Dekat sini. Okay, adakah anda faham kefahaman awak? Kefahaman. Okay, level. Level bahasa Melayu apa? Level kefahaman je lah. Kefahaman kelas malam ini. So, saya bagi level tu antara 20 hingga 39%. Kemudian kita ada 40 hingga 49%. Kemudian saya tambah dekat sini adalah antara 50 dia kalau dia faham betul 50 hingga 69%. Okay. 50 hingga 79%. Kemudian kita ambil kat sini last sekali saya ambil adalah 80 hingga 100%. Okay, so awak tengok kat sini end pool. Okay, tengok launch, lepas tu save. Alright, so jawab dulu sebelum kita habis kelas. Okay, kalaulah, jawab dulu soalan live tu. Okay, so kefahaman 100%, Alhamdulillah ni saya harap ni semua adalah yang sangat bagus. So, saya ulang lagi sekali. Objektif kelas tambahan kita malam ni adalah cara untuk menjawab. Bila cara untuk menjawab, saya nak sangat tengok korang jawab soalan tu. Tapi sebenarnya saya akan bagi buku. Tapi buku tu lambat. Saya baru order buku tu. Sebab saya fikir, kalau cikgu daripada SBP tu cakap, dia kata sebenarnya korang yang kena belajar timing masa. Lepas tu saya fikir korang dah lama tak menulis. Saya takut nanti korang tak pandai nak timing masa. So saya risau yang itu. So basically kalau boleh korang boleh jawab tengok buku tau. Open book test. Korang tengok buku jawapan dia macam mana. Okay, dan satu lagi korang tengok teknik yang kita dah bincangkan. Alhamdulillah, terima kasih. So kelas pada malam ini, okay, purata dia sebanyak dekat 80 hingga 100% ada 8 orang yang faham. 50 hingga 79% ada 4 orang yang faham. So kesimpulannya kelas hari ini dia adalah berkesan. Dan satu lagi saya nak bagi tahu awak, kalau you guys ada masalah, kalau korang ada masalah, siapa-siapa ada masalah mengenai tugasan ni ke apa-apa saja, korang boleh PM saya. Dan apa-apa saja yang awak PM, kalau awak kata itu adalah rahsia, so saya akan saya respect korang punya pilihan. So saya akan buat dia sebagai rahsia. So basically korang kena bagi tahu saya, okay? Kalau kelas kick ni okay, kita akan teruskan untuk kelas kick ni dululah. Tapi saya nak buat kelas kick ni sebab saya nak cuba tanda online. Dan satu lagi kalau korang bagi asing-asing nanti saya pening. Okay? So itu sahaja. Terima kasih join the class. Terima kasih, Okay. cikgu. Terima kasih, Ya, Cikgu. Cikgu. kasih Bye, cikgu. sama. Terima kasih, Bye.